Adam, kenapa jawapan saya ni salah? Kenapa jawapan saya lain dengan awak? Oh, kalau nak buat pengiraan, pastikan tukar unit dahulu. Pastikan unit yang digunakan adalah unit SI. Anda pernah menghadapi masalah seperti pelajar tadi? Saya Hidayah Anwar akan membantu anda bagaimana penukaran unit dilakukan dalam pengukuran. Penukaran unit adalah salah satu cara untuk kita menukarkan daripada satu unit kepada unit pengukuran yang lain menggunakan faktor penukaran. Pada asasnya, ia adalah nisbah antara satu unit pengukuran kepada unit pengukuran yang lain. Topik ini nampak mudah, namun pelajar sering keliru semasa membuat pengiraan di dalam fizik, matematik dan juga kejuruteraan. Dalam contoh ini, kita mulakan dengan penukaran kilometer kepada meter. Dalam kes ini, kita mempunyai 1.86 kilometer yang akan ditukarkan kepada meter. Kita akan gunakan faktor penukaran daripada kilometer ke meter. Jadi, kita sediakan kurungan di sini sebagai pecahan. Ingat ya, ini adalah nisbah kilometer dan meter. Dan kerana kilometer berada di atas, kita akan letakkan kilometer di bahagian bawah. Buat masa ini, jangan risau tentang nombor perkali. Kita kena pastikan unit yang sepatutnya yang menjadi pengangka dan penyebut yang sesuai. Oleh kerana kita hendak tukar kepada meter, jadi kita harus meletakkan meter di atas. Dan 1 kilometer bersamaan 1000 meter. Melihat kepada persamaan, operasi yang terlibat adalah penerapan dan pembahagian. Oleh kerana unit kilometer di atas dan kilometer di bahagian bawah, maka boleh dihapuskan. Akhirnya, jawapan akhir kita adalah 1860 meter. Sekarang, mari kita lihat aplikasi di dalam kehidupan seharian. Kita biasa melihat kelajuan diukur di dalam kilometer per jam. Namun, hakikatnya di dalam fizik, pengukuran perlu dikira di dalam meter per saat. Jadi penting untuk kita tahu bagaimana kilometer per jam ditukarkan kepada meter per saat dengan tepat. Mari kita lihat asas unitnya. 1 kilometer bersamaan 1000 meter dan 1 jam bersamaan 3600 saat. Dengan petaan ini, kita akan menukarkan kilometer kepada meter dan jam kepada saat. Sebagai contoh, kereta yang bergerak dengan kadar kelajuan 72 km per jam untuk ditukarkan kepada meter per saat. Kita tuliskan dahulu soalannya 72 km per jam. Kita ingin tukarkan kilometer kepada meter. Kita hapuskan kilometer. Jadi, kilometer diletakkan di bahagian penyebut di bahagian bawah. Dan kita letakkan meter di bahagian atas. Maka unit kilometer boleh dihapuskan. Dan sekarang tinggal unit meter. Seterusnya, kita akan tukarkan pula unit jam kepada saat. Untuk hapuskan jam, kita letakkan saat di bahagian penyebut dan jam di bahagian pengangka. Sila pastikan unit yang kita tidak mahu letakkan secara bersilang. Dan 1 jam bersamaan dengan 3600 saat. Dan kini jam akan dihapuskan dan yang tinggal adalah unit meter dan saat. Setelah membuat pengiraan, akhirnya kita mendapat 20 meter per saat. Seperti mana yang kita lihat dalam contoh yang terakhir tadi, penukaran unit adalah penting dalam bidang kejuruteraan dan fizik. Contohnya apabila kita mengira momentum, tenaga kinetik ataupun mengira jarak brek kenderaan. Kita perlu menggunakan unit meter per saat supaya semua formula konsisten dengan sistem unit SI. Jadi, ini bukan sekadar teori semata-mata kerana ia adalah merupakan asas dalam kerja profesional nanti. Semoga penjelasan ini akan dapat membantu anda untuk lebih yakin dalam membuat penukaran unit pengukuran. Teruskan berlatih dan selamat belajar!